Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tentang salah satu sel bahan api, iaitu sel bahan api metanol langsung. Ahli kumpulan 3 terdiri daripada Syazira Izwani, Amira Afika, Basantan, Siti Masyitah dan Hakim Daniel. Okey, seterusnya untuk isi kandungan di dalam presentation ini kami terdapat 6 item. Yang pertama sekali ialah apa itu DMFC, yang kedua ialah cara kerja sel full yang dipilih iaitu DMFC, yang ketiga bahan-bahan yang digunakan, yang keempat suhu operasi DMFC, kelima aplikasi yang bersesuaian, dan yang keenam ialah contoh produk DMFC. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu DMFC secara ringkas. DMFC ataupun dikenali sebagai Direct Methanol Fuel Cell merupakan sel bahan bakar menggunakan membran penukar proton. Ia mengandungi metanol yang di dalamnya terdapat alkohol untuk menggantikan bateri dalam pencernaan dan penggunaan kuasa. Dan DMFC juga digunakan dalam tenaga mudah alih dan juga bersaiz kecil. Untuk bab seterusnya, kita akan lihat cara kerja DMFC. Dalam bab seterusnya, kita akan lihat cara kerja DMFC. Seperti yang ditunjukkan di dalam rajah, pada bahagian metanol yang mengandungi alkohol diinjeksikan dan bereaksi bersama-sama air pada anod mengikut kelajuan yang telah ditetapkan untuk menghasilkan tindak balas dioksida proton dan elektron yang dikeluarkan. Seterusnya, proton bergerak melalui elektrolit menuju katod, kemudian bertindak balas dengan oksigen dari udara untuk menghasilkan air. Longgokan elektron di anod menghasilkan perbezaan keupayaan memaksa elektron daripada tindak balas penukaran dalam pengaliran litar arus. Kemudian katod dimelengkapkan tindak balas dalam pembentukan molekul air. Jelas dilihat sisa yang terhasil dari bahan api ini daripada air dan gas dioksida dalam kualiti yang sedikit. Seterusnya, mari kita lihat bahan-bahan yang digunakan di anod, katod dan elektrolit oleh sel bahan api metanol langsung. Sel bahan api terdiri daripada 2 elektrod yang mengelilingi elektrolit iaitu anod dan katod. Bagi sel bahan api metanol langsung, elektrolit yang digunakan adalah membran polimer. Selain itu, sel ini menggunakan metanol secara langsung yang dicampur dengan air pada bahagian anod. Di katod pula, sel ini menggunakan gas oksigen sebagai input. Seterusnya, kita pergi pula kepada suhu operasi bagi DMFC. Berkaitan dengan suhu operasi bagi DMFC, terdapat 3 pandangan tentang suhu operasi DMFC. Pandangan pertama mengatakan bahawa suhu operasi bagi DMFC adalah antara 20 sehingga 90 darjah Celsius. Pandangan kedua pula mengatakan suhu operasi bagi DMFC adalah antara 50 sehingga 120 darjah Celsius. Dan pandangan yang ketiga mengatakan suhu operasi bagi DMFC ini adalah antara 60 sehingga 130 darjah Celsius. Apa yang dapat disimpulkan daripada 3 pandangan tadi? Kita dapat ketahui bahawa julat suhu operasi DMFC ini adalah antara 20 sehingga 130 darjah Celsius. Apa yang pasti, suhu operasi bagi DMFC adalah paling rendah jika dibandingkan dengan sel fuel yang lain. Saya Amira Afika akan meneruskan pembentangan tentang aplikasi bagi DMFC. Keperluan yang semakin meningkat untuk sumber mudah alih yang dapat digunakan dalam jangka masa yang panjang dan bebas daripada pengecasan semula elektrik wujudnya sel fuel DMFC. DMFC ialah sel fuel untuk aplikasi mudah alih iaitu boleh menggantikan bateri dalam peralatan elektronik seperti telefon dan laptop. Bateri boleh dicas semula yang digunakan pada peranti elektronik mudah alih, boleh dipertingkatkan dengan sumber kuasa yang lebih cekap, boleh diperbarui dan lebih mesra alam dengan mengaplikasikan DMFC. Sel fuel DMFC adalah
alternatif yang sesuai untuk teknologi bateri boleh dicas semula. Oleh itu, DMFC boleh menjadi alternatif untuk bateri lithium atau bateri alkali. Penggunaan DMFC berkembang dengan perlahan kerana kos teknologi yang tinggi. Tetapi bilangan DMFC digunakan dalam aplikasi meningkat dalam beberapa tahun. Ini kerana kos yang agak tinggi disebabkan bahan mahal yang digunakan dalam sistem DMFC seperti platinum dan ruthenium. Terdapat beberapa produk yang menggunakan DMFC. Salah satunya ialah F-Oil. F-Oil menggunakan DMFC untuk menghasilkan penjana kuasa ataupun dikenali sebagai generator yang boleh mengecas kenderaan pada masa yang diperlukan. Seterusnya, Viaspace. Viaspace menghasilkan charger ataupun lebih dikenali sebagai power bank yang mengandungi charge yang tidak akan habis. Seterusnya, Toshiba. Toshiba telah menghasilkan beberapa gadget seperti handphone, kamera dan juga menghasilkan bateri. Seterusnya ialah Suzuki Motors. Suzuki Motors menghasilkan kenderaan. Salah satunya ialah skuter yang menggunakan DMFC. Seterusnya ialah Sony. Sony menghasilkan gadget dan contohnya ialah speaker dan power bank. Terakhir sekali Hitachi. Hitachi menghasilkan gadget dan bateri yang menggunakan DMFC. Setakat ini saja perbentangan bagi kumpulan kami. Sekian, terima kasih dan minta maaf atas segala kekurangan.